Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Erwin Purnama Channel, di mana saya akan berbual tentang vokal teknik untuk kali inilah. InsyaAllah episod yang akan datang kita akan berbual tentang tajuk lain pula. Tapi kerana video yang pertama saya rilis, jadi video yang kali ini adalah video part 2. Jadi saksikan video vokal teknik part 2. Okay, sebelum aku nak cerita tentang konten pada hari ini, aku nak share dululah beberapa story tentang kehidupan. Jadi mana tu korang boleh belajar dari story yang aku nak cerita ni kan. Kisah ini yang aku nak cerita ni berkenaan tentang satu apek di mana aku terjumpa dia di tengah jalan waktu aku nak pergi pasar. Waktu aku nak pergi pasar tu, aku terjumpa satu apek lah, orang tua berbangsa Cina, kira pangkat pakcik atau atuk lah. Jadi waktu aku ternampak satu apek ni tengah jalan, dia bawa banyak tau barang, banyak sangat barang. Dan aku tengok dia macam yelah, dengan tubuh badan dia yang dah berumur, aku rasa kesian. Jadi aku pun cakap dengan dia lah, "Uncle, let me help you lah, I carry your things, I help you carry your things, go back lah to your house." Bila dia kata, "Oh, thank you, young man, thank you." Dia cakap terima kasih kat aku lah. So aku angkat. Bila aku angkat jalan dengan dia, sambil aku jalan tu, aku tanya dia lah, Uncle, sudah tua, you pergi pasar bawa barang banyak, tak ada penat ke?" Dia kata, "Tak ada lah, mana ada penat." Dia cakap, "Saya masih kuat." Dia cakap. Bila dia cakap dia masih kuat, aku pun tengokkan lah dia. Aku tengok dia punya dia pun jalan pun dah kira dah bongkok kan. Kira macam kesian lah, macam kira dah bongkok-bongkok pun masih angkat barang tu lah. Jadi lepas tu dia tanya aku, "Young man, kerja apa?" dia tanya. So aku cakap lah, aku kerja sekian. Dan aku pun cakap lah, aku kerja shift lah. Kadang kerja pagi, kadang kerja malam. Lepas tu dia kata, "Wah, you punya kerja very bagus lah." Dia kata macam teruskan lah, kira usaha aku kerja supaya dapat naik pangkat, dapat naik gaji semua lah. So aku cakap, "Yalah, bagus lah saya dapat kerja, ada orang tak ada kerja apa," saya cakap. And then aku ada komplain sikit kat dia. Aku cakap dengan dia lah, "Tapi ya uncle lah, hari-hari kerja lah, penat tau uncle, kita badan sakit-sakit mau kerja." Orang tu dia reply dekat aku satu benda yang aku akan ingat sampai sekarang. Nak tahu apa dia cakap? "Young man, kita as a human being lah," dia cakap, "kita tak boleh rasa penat." Tapi aku pun cakap dengan dia lah, "Kenapa kita manusia tak boleh rasa penat?" Dia tengok gua, dia tengok uncle lah, uncle sudah tua tau, tapi uncle masih pergi pasar, masih angkat barang. "You rasa kenapa uncle buat macam ni?" Dia aku cakap lah, "Kenapa uncle Kerana life very short untuk kita rest." Dia cakap. So kalau kita tahu yang life kita ni short, kita nak kena usaha to the max. Jadi walaupun kita mati pun, hidup kita ni bermakna. Dia cakap. Lepas apek ni cakap macam ni, aku terus rasa apa tau? Apek yang dah umur 70 lebih ni, dia tak ada fikir macam penat-penat ke, dia tak ada fikir tau, dia just buat je. Kira dia just buat apa yang dia boleh buat to the max. Jadi bila dah mati pun menjadi satu makna bagi dia. Sama jugalah macam kita tak boleh macam sikit-sikit komplain penat. Bagi aku apa yang aku belajar daripada apek ni, walaupun dia dah tua, dia tak akan give up in life. Kerana apa? Kejayaan tu bukan datang pada permulaan. Tak semestinya kejayaan tu datang pada permulaan ataupun pertengahan ataupun pengakhiran. Tak semestinya dia datang di permulaan. Kadang-kadang dia boleh datang di pertengahan jalan ataupun di pengakhiran jalan. Apakah maksud pengakhiran jalan tu? Contoh macam KFC. Founder KFC tu bila dah tua baru dia jadi kaya, baru dia berjaya. Sebab tu kita sebagai manusia, kita tak boleh give up, tak boleh stres. Kena selalu positif. Itu yang paling utama. Jadi apa yang apek ni nasihat aku, macam apa nak komplain penat. Selagi kita dapat tu nyawa daripada Tuhan, tak kisahlah dia bangsa apa pun, agama lain pun tak kisah. Tapi
Apa yang benda yang positif yang kita belajar, kita belajar. Sebagai manusia, Tuhan dah bagi umur kita secukupnya. Jadi jangan kita waste kita punya time. Jadi kita usaha sedaya mungkin sampailah kita koik. Orang tu kata koik matilah kira. Jadi untuk hari ini punya konten, aku nak menceritakan tentang vocal technique part 2. Perkara utama dalam nyanyian. Yang belum tengok vocal technique part 1, bolehlah korang tengok kat atas ni, featured link ni. Sebenarnya nyanyian ni dia ada beberapa perkara utama yang harus kita peka. Sebab apa? Kebanyakan orang bila dia nak belajar nyanyi, dia dengar, lepas tu dia cuba. Dengar, cuba. Normal lah, setiap manusia macam gitu. Dia perhatikan ataupun dia dengar orang nyanyi macam ni, dia cuba. Tapi bila kita dah dengar, kita dah cuba, kita nak kena tahu juga beberapa perkara. Perkara basic yang ada dalam nyanyian adalah dia ada beberapa faktor lah yang ada. Tapi hari ni aku nak share 2 faktor yang korang harus tahu tentang nyanyian. 2 faktor dalam nyanyian. Yang pertama adalah nafas. Kedua adalah sebutan. Ni 2 ni dalam nyanyian harus ada. Sebenarnya nyanyi ni adalah tentang pernafasan. Lepas tu sebutan. Orang nak dengar apa yang kita nyanyi. Bila kita nyanyi bernada kan, bila kita nyanyi bernada, kita perlu ada nafas yang panjang. Sekurang-kurangnya paling busuk nafas punya 8 second kita nak kena tahan. Ada yang boleh tahan nafas ataupun nyanyi sampai 12 second. Ada yang boleh sampai 16 second pun ada. Okey, yang pertama tentang nafas ni, apa yang kita perlu buat dengan nafas kita? Pertama sekali, kita harus buat exercise nafas. Selalunya bila kita tengok kat YouTube, orang akan cakap pasal vocal exercise ataupun senaman vokal. Tapi bagi pandangan akulah, sebelum kita pergi ke vocal exercise ataupun senaman vokal tu, kita harus pergi dulu kepada senaman nafas sebelum kita pergi ke senaman vokal ataupun vocal exercise. Kita nak kena pergi kepada breathing exercise dulu. Ini cara yang betul. Sebab sebelum kita bernada ataupun sebelum kita lontarkan nyanyian kita, kita nak kena jaga nafas kita dulu. Kerana apa? Nafas ni adalah paling utama sekali. Kerana nafas ni dia tergantung kepada lirik dan juga melodi tu. Kalau lirik dan melodi tu panjang kan, kita nak kena tahu macam mana nak bagi nafas. Exercise nafas ataupun breathing technique, sebenarnya dia ada beberapa perkara yang korang harus tahu. Perkara yang paling kata orang tu basic lah, semua orang tahu adalah cara tahan nafas. Macam mana kita nak tahan nafas tu? Okey, kita tarik nafas. Macam biasa kita tarik nafas, either kita pakai hidung atau pakai mulut lah. Tapi aku nak tunjuk korang macam mana contoh tarik nafas pakai hidung lah. Okey, tarik korang nak tarik, korang tahan 8 second. Tahan. Lepas tu lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. Tahanlah sampai 8 second ke, kalau korang nak tahan sampai 12 second ke 16 second pun terserah. Tapi bila korang nak hembuskan nafas tu, hembuskan pelan-pelan. Okey, kenapa exercise nafas ni sangat important? Kenapa Kerana bagi pandangan aku, and ada juga beberapa orang yang agree dengan aku, nafas ni dia sebenarnya kurangkan kita punya darah gemuruh. Bila kita tarik nafas, contohlah kita nak naik stage ni, sebelum kita nak naik stage, kita confirm kita akan rasa macam nervous kan, nervous buruk. Alamak, nak naik stage macam mana ni kan. Confirm kita macam tu dah dudak. Jadi bila kita buat breathing technique ataupun breathing exercise, bila kita buat breathing exercise ni, dia bukan saja membantu kita main vokal, tapi dia membantu kita punya gemuruh kita. Bila kita tarik nafas, kita tahan, betul kita lepaskan pelan, dia akan bagi kita relax sikit. Jadi bila kita tak nervous. Jadi breathing exercise ni, bila kita tahan nafas, sama ada kita pergi 8 second ataupun kita pergi 12 second ataupun 16 second. Tapi kalau yang paling dahsyat sekali sebenarnya boleh sampai 1 minit. Dulu aku main Dikir Barat tau. Aku punya senior Dikir Barat aku, dia memang leader Dikir Barat lah. Nafas dia memang panjang gila.
panjang gila. And aku pun tak tahu lah, tapi aku dengar cerita lah dia boleh tahan nafas dia selama, dia boleh nyanyi satu nafas selama 1 minit yang aku dengar. Tapi macam mana dia exercise, dia train diri dia, yang aku dengar daripada aku punya senior, dia selam dalam swimming pool, lepas tu dia nyanyi dalam air. Itu salah satu teknik lah dari segi pernafasan. Nanti aku suruh aku punya editor untuk cari video tu yang dia nyanyi panjang tu, nanti aku akan tunjukkan. Exercise pernafasan ataupun breathing exercise yang kedua adalah swimming ataupun jogging. Sebenarnya swimming dan jogging ni sangat membantu kita punya pernafasan. Kerana apa? Dia buka kita punya lung ni jadi kembang, jadi besar. Jadi bila kita nak nafas pun senang. Jadi kita boleh simpan banyak angin kat dalam badan. Kerana apa? Nyanyian ni sangat memerlukan pernafasan. Pernafasan yang bagus akan mengeluarkan nota-nota dan nada-nada yang bagus. Lepas tu, yang terakhir, exercise nafas ni. Sebenarnya benda ni tak ramai orang tahu. Mungkin ada yang tahu, tapi aku yakin ramai tak tahu tentang benda ni. Tips yang ketiga. Apakah tips yang ketiga untuk pernafasan ni? Sebenarnya cukup tidur. Sebagai seorang penyanyi ke performer, kalau tak cukup tidur, that's it. Habis. Mesti akan cukup tidur. Jadi aku ulang lagi sekali. Nafas. Exercise nafas. Yang pertama adalah tahan nafas. Lepas tu kedua, swimming dan juga jogging. Ketiga adalah cukup tidur. Okey. Apa yang aku sampaikan ni, tips ataupun teknik-teknik tips tentang pernafasan ni, sebenarnya kalau kita dengar balik, dia satu benda yang macam, oh ingat kan susah, rupanya senang. Tapi orang cuba buat. Konsisten tu. Kalau kita tak konsisten buat benda ni, kita takkan ke mana lah orang cakap. Perkara kedua yang utama dalam nyanyian adalah sebutan. Kerana apa sebutan ni important? Kerana sebutan ni kalau kita tak sebut dengan betul, sebab apa? Kita dah nyanyi dengan nada kan, dengan nada, dengan range semua. Lepas tu kita tak sebut dengan betul. Jadi dia akan, orang takkan faham apa yang kita nak sampaikan. Sebagai seorang penyanyi atau performer, kita nak kena sampaikan sesuatu message. Kita bukan hanya sampaikan nada ataupun suara kita yang sedap. Kita nak kena sampaikan lirik, baik-baik lirik tu. Apakah maksud baik-baik lirik tu? Kita nak kena sampaikan. Sebab tu kita nak kena sebut dengan betul sebutan tu. Dan sebutan tu dia terbagi kepada dua. Patah kata dan juga bunyi huruf. Apakah patah kata? Contoh, patah kata dalam nyanyian. Okay, kita pergi kepada range yang rendah lah. Okay, aku ambil lagu Izzat Lazim yang berjudul Demi Cinta. Dia punya verse dia range rendah. Sebagai contoh Ku sedar ku berdosa kerana sering menyakitimu. Ku sedar. Patah kata dia macam tu. Ku sedar. Kalau kita tengok balik first word dia, ku sedar. Ku satu, satu, dar satu. Maknanya apa? Kat dalam ku sedar tu ada 3 patah kata. Jadi kalau korang baca ku sedar, maknanya ada 3 patah kata. Maknanya setiap patah kata tu nak kena sebut betul-betul. Ku sedar, ku sedar, ku sedar. Nak kena sebut betul-betul. Kalau korang setakat sebut macam ku sedar, ku sedar, apa orang nak dengar? Walaupun range dia rendah, korang nak kena nyanyi betul-betul. Ku sedar ku berdosa. Okay, kita ambil ku sedar ku berdosa. Ada berapa patah kata tu? Ku sedar ku berdosa. Ada 7 patah kata. Jadi korang nak kena sebut benda tu betul-betul. Dan kita pergi kepada dia punya bridge dia. Besar salahku pada dirimu,
tak terbanding kasih yang kau beri. Besar salahku pada dirimu. Ada 10 patah kata yang korang nak kena sebut betul-betul. Itu maksud patah kata. Jadi bila korang nak nyanyi tu, korang dah tahu melodi dia, korang nak kena tahu berapa banyak patah kata kah dalam satu line tu. Ku sedar ku berdosa, satu line kan. Jadi korang nak kena kira, oh ni patah kata dia gini. Lepas tu korang nak kena sebut betul-betul. Itu maksud patah kata. Kemudian bunyi huruf. Apakah bunyi huruf tu? Huruf tu adalah letters lah. Huruf itu maksud huruf lah. Okey, sebagai contoh, huruf dia terbagi kepada dua. Huruf hidup, huruf mati. Apakah huruf hidup? Apakah huruf mati? Huruf hidup tu adalah A, E, I, O, U. Itu huruf hidup lah. Huruf mati pula contoh macam letter B, B. Kita nak kena sebut letter B tu betul-betul, B. Kita ambil contoh lagu Dua Insan lah. Bila saja. Huruf mati dia B dengan L. Jadi huruf hidup dia apa? Bila tu. I sama A. Jadi huruf B tu kita nak kena sebut betul-betul. Huruf B bunyi dia macam mana? B, B. L huruf dia bunyi dia macam mana? Lal gitu kan. Jadi bila tu B dengan I, B huruf mati, I huruf hidup. Jadi kita nak kena sebut betul-betul. Bila ada perbezaan tak dengan bila. Contoh aku nyanyi satu line. Bila saja halangan menimpa. Orang tak dengar baik. Orang tak dengar apa-apa. Tapi kalau kita sebut betul-betul huruf tu ataupun letters tu, bila saja halangan menimpa. Dengar tak? B dia, la dia, pa dia. Bila saja huruf S. Bila saja halangan menimpa. Baru orang akan dengar apa yang kita nyanyikan dan orang akan dengar baik-baik lirik tu. Sebagai seorang penyanyi, kita nak kena lontarkan kita punya pronunciation, sebutan kita dengan nada kita ke depan. Jadi bila kita dah lontarkan benda-benda semua, nafas pun nak kena jaga juga. Sebab tu untuk video kali ni, dua perkara yang aku nak bilang korang. Perkara yang utama dalam nyanyian adalah nafas dan juga sebutan. Kalau korang ada sembarang komen, boleh komen di bawah. InsyaAllah aku akan reply lah segala komen ataupun pertanyaan yang ada. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ni. Ada juga YouTube channel ni lah. Dan korang boleh tengok juga video-video aku yang lain kat atas ni. Tapi jangan lupa subscribe YouTube channel Mr. Music SG. Mr. Music SG ni merupakan music production aku lah. Kalau korang boleh tengok juga single-single lagu yang kita dah rilis. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Ada tagline tak? Tak. Alright.